Saya nak buat cerita tentang Kedah ni, tuan-tuan. Dia ada dua cerita tentang Kedah ni. Itu saya dah bawa. Yang dibawa oleh seorang wanita yang MB kata nak saman, Zuraini Abdul Ghani. Kemudian didedahkan oleh suaminya juga. Right? Saya tak cerita pasal suami dia, saya cerita pasal isteri dia itu. Saya bacalah kenyataan suami dia, cuma saya asyik tak sempat nak cerita pasal kenyataan. Kita tengok siapa suami dia. Okay, yang saya sebut hari itu adalah Zuraini Abdul Ghani. Zuraini Abdul Ghani mendedahkan bahawa apa orang kata, bagaimana kerajaan negeri Kedah, bagaimana kerajaan negeri Sanusi telah memperdayakan, telah menganiaya, bukan memperdaya, menganiaya pekerja dari dari apa orang kata Kedah Agro ini. Dan secara tiba-tiba keluar kenyataan ini hari ini, notis keluar hari ini, semalam. Notis penamatan penghematan sebagai penyelia di syarikat kumpulan Kedah Agro Holding. Dengan ini, dengan hormatnya, keputusan mesyuarat ahli lembaga pengarah bersidang 17 Mac adalah dirujuk. Syarikat dengan ini menamatkan perkhidmatan tuan sebagai penyelia dan serta-merta berkuasa 31 Mac, dan badan ganti notis tuan adalah mengikut terma pelantikan. Pihak syarikat juga membayar tunggakan gaji tuan beserta faedah yang termaktub dalam peruntukan undang-undang. Pihak tuan diminta untuk menyerahkan kembali semula aset dan dokumen milik syarikat selewatnya 4 April esok. Syarikat juga ingin merakamkan tinggi penghargaan. Now, benda macam ni tiba-tiba dia terminate, tuan-tuan, tanpa sebab. Kalau dia terminate tanpa sebab ni, satu lagi kesalahan. Kan? Tanpa ada alasan, tanpa ada sebab ni, satu lagi kesalahan. So, saya sarankan supaya pekerja-pekerja Kedah Agro ni bawa benda ini ke buruh ataupun bawa ke tempat yang sewaktu dengannya. Tapi nak cerita, okey, apa yang didedahkan oleh isteri beliau? Siapakah yang mendedahkan ini? Yang mendedahkan ini, beliau adalah bekas CFO MPI Negeri Kedah. Okey, beliau adalah bekas CFO MPI Negeri Kedah, bernama Yusrin Adnan. Ni lamalah, tahun 2000 berapa 2000 masa Tan Sri, masa zaman ni lah, MB sebelum ini, Ustaz Azizan. Okey, so yang ni part ni yang menarik. Ini tulis 4 hari lepas. Saya tak sempat baca, tapi saya baca. Yusrin, sorry Yusrin, aku ambil itu. Tapi tuan-tuan, kalau Yusrin ni berminat untuk buat podcast dengan saya nak panggil lah Yusrin ni. Tolong kalau ada siapa-siapa yang boleh temukan saya dengan Yusrin, saya berminat nak buat podcast dengan dia. Okey, tak apa, kita baca. Sempena keberkatan dan kemuliaan subuh pagi Jumaat, aku mulakan dengan ceasefire pada hari ini di FB. Tetapi meraihkan pendapatan yang subuh bom juga, kita pakai smart bomb. Smart bomb ni lebih complicated dan more precise. Tidak ada korban yang tak bersalah. Karya ini ditulis mengikut flow yang mai dalam kepala aku. Kadang-kadang dia mai dalam bahasa Melayu, sometimes it comes in English. So kepada hampa install siap-siap Google Translate. The failure, sat-sat, jangan bagi pening awal-awal. Kegagalan pembayaran Kedah Agro adalah disebabkan ketiadaan support dan projek berdaya saing setelah sekian lama. Okay, during that time, lantaklah hang pakai Google Translate flow.my dalam English, there is only one Kedah Agro, which is called Kedah Agro Industries Sdn Berhad. The operation at that time was sustainable. CEO dapat gaji 12K, dua executive account dapatlah 1.5 each. So overhead tak sampai pun 20,000 sebulan. Waktu PAS mengambil alih pada tahun 2008, Kedah Agro Group of Companies diwujudkan. Pengurusan terdiri daripada kroni-kroni Cik Had Dali dan 5 subsidiaries were incorporated di bawah Kedah Agro. Anwar Tahir dan Wan Khaizal were brought in to lead. I personally object the idea of incorporating too many subsidiaries because it will lead to inflated overhead. Saya sendiri menolak mewujudkan terlalu banyak anak syarikat kerana overhead akan bertambah. Datuk Pakrul Razi agree with me. Datuk Pakrul was the chairman of the group in his capacity sebagai Exco Pertanian Kedah. But Cik had final say as he assured that the projects for all subsidiaries were in the pipeline and will generate income within a year. Setahun dia kata dapat income. Ni 2008
At that time, pada masa itu, MBI was not the MBI in the current structure now. MBI then was administrated by MB's office. MBI pada masa itu ditadbir oleh pejabat MB. Okay. MBI pada waktu ini was established on the paper, and Yusrin Adnan ni presented in the Exco in 2008-2009. Ini bukan calon-calon orang, tuan-tuan. Hence, when MBI was structurally formed, almarhum Ustaz Azizan SMB awarded logging areas to MBI for capitalization purposes. The capital raise was 16 to 20 million. Pada waktu itu Ustaz Azizan bagi kawasan balak bernilai 16 hingga 20 juta. Kemudian MBI pun inject memasukkan 5 juta sebagai seed capital, sebagai modal awal kepada KHB. Daripada 20,000 tak sampai 20,000 overhead tadi, cost, sekarang ini cost bagi Kedah Agro Industries ni telah meningkat kepada RM100,000. 2008 Setelah 6 bulan, projek yang dijanjikan oleh Cap Mat Dali have yet to materialize, tidak berlaku. So KHB has been running without generating revenues for half a year. Setengah tahun dia tak menjana pendapatan. At this point, Anwar Tahir and Wan Khaizal approached me to complain about the high overhead and the demands of a few bosses heading the subsidiaries. Dia complain lah. Demands include company vehicle, additional staff, other costly item. Dahlah income tak ada, tapi yang bos-bos kat bawah subsidiary ni macam-macam minta kereta lah, tambah staff lah, macam-macam lagi. Sebagai saya kata Yusrin Adnan ni CFO. Sebagai CFO ni apa? Chief Financial Officer. Chief Finance Officer. Dia pegawai yang menjaga keuangan. MBI, Menteri Besar Incorporated, I cannot do anything directly because there is no local standby. Dia tak ada hak kepada apa yang dia nak boleh buat. So dia honest ni maksudnya beban pembuktian on the management of subsidiaries to execute the project. So beban itu kepada management anak syarikat itu untuk melaksanakan projek. Long story short, Anwar Tahir and Wan Khaizal were transferred out of KHB to another subsidiary. Another CEO was brought in, Haji Hassan from Terengganu, former top management of Petronas. Very, very capable individual with great vision. Unfortunately, Haji Hassan suffered a heart attack and could not continue. At this time, Zuraini, my wife, left the company due to disagreement with the new CEO, Datuk Shahruddin, about financial procedure. It is at this point that financial problem start creeping up. Financial control were not properly implemented during Datuk Shahbuddin tenure. Projects were thick and thin, but there were no sustainable long-term sources of income. Tak ada pendapatan yang boleh guna. When the seed capital 5 million ran out, 5 juta itu habis, MBI were forced to pump in seed to keep KHB afloat. Minta lagi duit. Ini berlaku sehingga selepas 2013 apabila Datuk Seri Mukris menjadi MB dan Ahmad Bashar so was MB continued after was MB to Datuk Ahmad Bashar and back kepada Datuk Mukris. So Mukris, Ahmad Bashar, Mukris. Of course, CEO and tech management will change with the political appetite of the day, but KHB will as always rely on MBI for fund. KHB masih lagi rely on fund. KHB openly only the tip of the iceberg of the problem brewing in Kedah. It rumored that Insania Holding is in the same pickle. Insania Holding, tuan-tuan. Insania Holding pun sekarang ini menghadapi masalah yang sama. Insania Holding. Yes, 2014 telah dilaporkan Insania Holding masih wujud tetapi tidak beroperasi. Yes, College Insania, Not to mention PKB, which Sanusi has his schoolmate running the show. PKB ni budak sama sekolah dengan dia. PKB in danger if defaulting bank loan. Dia tak boleh bayar hutang bank bernilai sehingga 100 juta ringgit atau lebih. Kalau tak bayar, semua JLC Kedah akan terkena dan tak boleh lagi ambil loan. A fuck up situation for my friend Sanusi. Alright. KHB rely on MBI is probably compromised due to the fact that MBI is no longer has the fund to splash. Alright. Okay. Kemudian dia kata, a fuck up situation for MBI CEO and my classmate Zafir Anwar. Zafir is a member of Kedah Civil Service, brought in by Sanusi.
If things go south in any matter of administration, he can just blame it on KCS, and hence KCS become Sanusi bitches. Several issues and allegations were thrown at me allegedly of misusing fund. Dia kata dia tuduh dia, Yusrin Adnan ni, sebagai telah menyeleweng. Yusrin kata apa? Saya ni graduate daripada Lennon Anston School of Business, New York. Double major in finance and economy with a minor in accountancy. If I intended to benefit financially from MBI, I am smart enough to cover my tracks my ass. But Allah SWT protected me from such attempts. Alhamdulillah, all financial activities as a special officer of MB, CFO and MBI General Manager of Kedah IT were all properly recorded. Dia masa itu dia jadi special officer, pegawai khas MB Ustaz Azizan. If there were wrongdoing, please report them to the authorities. Korek lah apa hampa nak korek. InsyaAllah I am clean. On the relationship with my ex-father-in-law, Almarhum Ustaz Azizan, I've always loved him with all my heart. During the end of his tenure, dia punya health lah. Okay, I personally think his political secretary took advantage of the situation. Siapa political secretary itu, tuan-tuan? Sanusi. Okay, Sanusi. So pendedahan demi pendedahan berlaku sekarang ini daripada zaman dia dahulu, kan saya pernah cerita dulu kan, sampailah sekarang ini. Dan terkini, tuan-tuan, kena tamparan lagi. Itu tamparan kiri, ini tamparan kanan pula. Sanusi ni kena apa dia? Apakah tamparan kanan? Kumpulan Aras Mega Berhad saman Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah 310 juta ringgit. Kumpulan Aras Niaga Berhad telah memfailkan saman 310 juta ringgit terhadap Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri SSI Kedah yang didakwa melanggar perjanjian pajakan. Peguam Fitri Muhammad mendakwa mewakili kumpulan Aras Niaga berkata rit saman telah dikeluarkan. Plaintiff menuntut ganti rugi akibat mungkir janji terhadap perjanjian tambahan supplement agreement sebanyak 300 juta dan ganti rugi atas kerja dibuat plaintiff dalam melaksanakan projek di tabak berkenaan sebanyak 10 juta. Pengasas Muhammad Anas berkata pihaknya mempunyai perancangan dengan permodalan Kedah Berhad bagi membangun lombong biji besi di tapak berkenaan. Beliau berkata syarikat telah mengeluarkan sejumlah modal. Apa yang dikesalkan, perbentangan Mac pada 2021, SSI Kedah tidak lagi melayan permohonan kami untuk mendapatkan lesen. Muhammad berkata mengikut perjanjian syarikat itu mendapat hak pajakan 45 tahun di tapak berkenaan dan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun akhirnya kami tidak diberikan lesen melombong dan ia jelas merugikan. Ni tuan-tuan, cara dia orang 2021 apa dia buat? Dia suspek tanah tu berpotensi. Ini anggapan saya lah. Dia suspek tanah itu berpotensi. So dia panggil siapa berminat. Oh, syarikat ni berminat. Baik, kamu buat kajian dulu. Betul ke tanah ni ada biji besi? So dia buat kajian, spend bilion sebagainya. Oh, sign agreement. Okay, memang ada potensi. Berapa? 2 bilion, tuan-tuan. 2 ke 3 bilion, something like that. Bilion lah. Nilaian besi tu kat situ, apa biji besi kat situ, bilion. Bila dia dah dengar bilion, apa yang berlaku? Terus senyap. 2021 langsung tak ada apa. Senyap. Minta tak reply, tanya tak jawab. Rupa-rupanya dia sudah silang, tuan-tuan. Orang lain buat kerja, orang lain dapat manfaat. Siapakah di bawah SSI? State Secretary Incorporated. Siapakah Menteri Besar? Kedah Agro, LRA. Ini pula di bawah apa orang kata, kena saman 300 juta kumpulan Aras Niaga. Buat airport tak jadi kena scam. Buat Langkawi tak jadi kena scam. Bukan saya kata syarikat tu scam, tuan-tuan. Saya kata Sanusi tak reti. Bab perniagaan ni Sanusi out. Sanusi tak reti. Sanusi tak pandai. Hilang batu putih dalam proses rayuan antarabangsa. Langsung dia tak pandai. So yang ni nak mentadbir Kedah, tuan-tuan. Tuan-tuan agak kan dia kata itu, dia ditanya. Dulu dia kata Selangor maju sebab dia sebelah Kuala Lumpur. Bang, Kuala Lumpur tu Selangor punya. Kau ni tak belajar sejarah ke apa? Kuala Lumpur tu adalah Selangor.
Cuma dijadikan wilayah, ada sejarah dia. Okay. Maju Kuala Lumpur, Selangor pun maju dah. Kemudian Khairi tanya, yelah kalau Kuala Lumpur maju sebab sebelah Selangor, habis kan Kedah sebelah Penang. Kenapa Kedah tak maju juga? Tak ada spill over daripada Penang. Apa Sanusi jawab? Oh, sebab Kedah jauh. Dia ingat KJ tu walaon ke bodoh? Dia ingat KJ tu macam walaon ke yang jadi bodoh-bodoh ni? Walaon boleh lah kau nak bodoh kan? Bila cerita Kedah Agro, kita tak boleh ambil duit daripada kerajaan negeri, membagi kepada syarikat. Walaon, wow, betul. Allahu Akbar, betul. Walaon boleh lah kau nak bodoh kan? Tu KJ bang. Dan benda tu disiarkan. Macamlah kami ni tak tahu geografi Kedah tu macam mana. Kan? Dia punya bodoh dia tu tak boleh nak bincang, tuan-tuan. Stupid never finish. Bodoh tak habis. Aduh, entahlah. Tapi orang macam ni yang orang PAS suka kan. Tapi nak macam mana? Orang macam ni lah orang PAS suka. Okay lah, habis kat situ. Last